Dia kata Allah ni bapa Tuhan, anak Tuhan. Tuhan anak ada, Tuhan pak ada. Aku pun tak faham lah. Masa tu baru kita nak kiyau, bising tak boleh buat apa lah. Wajib pemerintah wujudkan satu undang yang dah bagi ruang sikit pun kalimah Allah ni diguna untuk orang kafir. Tak boleh. Allah ni untuk kita saja. Ya arham almarhum Tuan Husin rahimahullah ta'ala sya'ulillah ilahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan bahwasanya segala sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. Pertamanya sifat nafsiyah, namanya, iaitu 1, wujud. Keduanya sifat salbiyah, namanya, iaitu 5 sifat, iaitu qidam dan baqa dan mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Ketiganya sifat ma'ani, namanya, iaitu 7 sifat, iaitu qudrat dan iradat dan ilmu dan hayat dan sama dan basar dan kalam. Keempatnya sifat ma'nawiyah, namanya, iaitu 7 sifat pula, iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Ada whiteboard lah. Boleh dapatkan whiteboard insyaAllah. Jadi dah selesai kita bicara sifat 20 secara tafsil. Ada yang wajib kita mengetahui cara tafsili, dan ada yang wajib kita ketahui dengan jalan ijmal. Jalan ijmal ni cara ringkas lah. Cara ringkas ni orang yang baru masuk Islam. Dan disebut la ilaha illallah. Tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Hanya Allah lah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan yang perlu kita tahu dengan jalan ijmal, cara rangkuman, cara ringkas, bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala-gala sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Sifat yang ada pada Allah semua sempurna. Sifat yang kesempurnaan milik bagi Allah. Banyak mana wallahu alam, kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang wajib kita mengetahui dengan jalan tafsil, mengikut qaul Imam Mansur Maturidi, 20 sifat. Mengikut qaul Imam Abu Hasan Sy'ari, 13 sifat. 13 sifat ni tak termasuk sifat ma'nawiyah. Tapi kita tidak boleh menafikan sifat ma'nawiyah. Cuma bezanya Mansur Maturidi kata kena tahu dengan jalan tafsil. Nama sifat, makna sifat, lawan dia, dalil dia. Begitu. Walaupun tak diwajibkan kita mengetahui dengan jalan tafsil mengikut Imam Abu Hasan Sy'ari, tapi kita tidak boleh menolak dia.
Apa-apa sifat kesempurnaan tak boleh kita nafikan. Macam sifat adil. Adil tak ada sifat 20. Tak bolehlah kita kata Tuhan tu zalim. Kan? Gitu. Tapi yang kita wajib mengetahui 13 sifat yang wajib, 13 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus bagi Allah. Ikut qaul Imam Abu Hasan Sy'ari. Begitu juga Imam Mansur Maturidi dia kata 20. Yang macam kita bicara lepas tu. Inilah makna pegangan ahli sunnah umat Islam zaman berzaman. Dan inilah yang disebutkan ahli sunnah wal jamaah. Termasuk Imam Ghazali. Kalau kita baca kitab Imam Ghazali, dia membicarakan soal akidah mengikut aliran Imam Abu Hasan Sy'ari dan Imam Mansur Maturidi. Jadi berpeganglah dengan akidah ni kuat-kuat. Kerana Nabi memberi amaran akan berpecah umatku 73 firqah. Yahudi pecah 71, Kristian pecah 72, umat Islam, umat aku akan pecah 73. Kulluhum finnar, semua masuk neraka. Illa wahidah, melainkan satu. Siapa dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi mengikut ahli sunnah wal jamaah, kalau bidang akidah mengikut susunan Imam Hasan Sy'ari dan Imam Mansur Maturidi. Kalau fiqhnya itulah mengikut mazhab yang 4. Syafi'i, Maliki, Hambali dan juga Hanafi. Mengikut kesufian tasawufnya mengikut susunan daripada Junaid Al-Baghdadi dan sealiran dengannya seperti Imam Ghazali dan lainnya. Jadi ilmu yang ditulis oleh ulama-ulama kita lama ni, peganglah elok. Pada inilah yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Baik, balik kita masalah akidah. Kita dah bincang dah wujud sampai kaunuhu mutakalliman. 20 sifat. Sekarang ulama nak buat pembahagian, memudahkan kita faham tentang sifat 20 ni. Ulama saja susun bagi mudah faham. Ulama ni kerja dia bagi mudah faham. Kalau bagi orang keliru, itu bukan ulama. Bagi mudah. Macam dicontohkan, Tok Guru saya kata zaman Jepun dulu. Zaman Jepun, Jepun masuk kampung. Kemudian dia tengok buah manggis, dia pergi makan dengan kulit-kulit sekali. Jepun tu kata apa? Ini manggis tak ada sedap. Tak sedap lah, makan kulit-kulit. Kemudian mai satu budak, tuan, makan bukan itu macam. Apa macam makan? Dia pun kopek elok-elok. Wah, banyak sedap tu. Sedap lah bila dikopek. Jadi ulama ni kerja dia kopek. Kopek. Kita baca, kita kan nak faham kitab ni. Ulama bagi permudah faham. Jadi nak boleh mudah lebih faham sifat 20 ni, dibahagikan kepada 4 kumpulan. Kan? Macamlah juga semayang, rukun 13. Dibahagi pada 3. Kaulinya, fi'linya, kalbinya, gitu. Jadi ulama ni tolong bagi permudah kepada kita. Dan Nabi pun suruh ikut ulama. Ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutlah ulama, kata Nabi. Kerana ulama ni pelita dunia, lampu akhirat. Di dunia ni dia bertindak sebagai pelita, menerangi alam ni dengan ilmu. Kita duduk dalam gelap, datang ulama bawa pelita, terang jalan kita nak berjalan. Di akhirat besok, dia merupakan pelita, lampu pelita di akhirat. Ulama bagi syafaat kepada kita. Ya syafa'u yaumal qiyamah, yang akan beri syafaat pada kiamat esok. Salah, ada 3. Al-anbiya, summal ulama, summal syuhada. Pertama nabi-nabi, kedua ulama, ketiga para syuhada. Ulama ni golongan yang diselawat oleh Allah, oleh malaikat, oleh segala apa yang ada di muka bumi ini. Inna Allah malaikatahu ala samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta fil bahri la yusalluna ma'al limin nasil khair, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat, hingga isi 7 petala langit, hingga isi 7 pelabur bumi, sehinggakan ikan-ikan dalam air, hinggakan semut-semut dalam lubang, semua berselawat kepada alim ulama yang menyampaikan ilmu yang memberi manfaat. Jadi kita jangan terikut-ikut
Zaman sekarang ni orang menghina ulama, merendah-rendahkan ulama. Jangan terikut-ikut. Kita tetap dengan cara kita hormati ulama, kerana jasa ulama tu amat besar daripada kita. Masya Allah. Baik, sambung kitab kita. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan sambung cerita bab akidah ni lagi, bahwasanya segala sifat yang 20 itu terbahagi atas 4 bahagi. 20 itu dipecahkan pada 4 pembahagian. Siapa pecahkan ni, bagi-bagi ni? Ulama. Ulama apa? Ulama usuluddin. Daripada Quran tu, daripada hadis tu, ulama susun 20 sifat Tuhan yang kita nak kena tahu. Kita tak nampak Tuhan. Kita tak nampak Tuhan. Tak melihat Tuhan. Tapi kita disuruh oleh Allah Ta'ala mengenal Tuhan. Nak kenal macam mana? Sedangkan Tuhan kita tak nampak. Walaupun kita tak nampak Tuhan, tapi dalil-dalil di sekeliling kita ni menunjuk dengan jelas siapa Tuhan sebenarnya. Ya. Jadi alam ni sebagai dalil adanya Allah, sebagai dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita pergi rumah kawan, kita tengok ada satu lukisan terpampang dekat dinding dia. Ya. Hati kecil kita akan berkata, cantik lukisan ni. Siapa yang lukis? Kita akan tertanya-tanya, mesti ada pelukis. Pelukis tu mesti ada. Lukisan ni tak boleh ada sendiri, melainkan mesti ada pelukisnya. Kalau baju, mesti ada tailor dia. Bangunan, mesti ada tukang dia. Karipap, mesti ada tukang masak dia. Tak boleh karipap tu ada sendiri, tukang masak tak ada. Ni baju cantik ni siapa tailor? Tak ada siapa tailor, siapa buat tak ada, jadi sendiri. Hanya gaduk berapu. Kan? Apa tu bila kita tengok lukisan tu cantik, kita akan kata pelukis ni pandai. Kan? Orangnya bijak. Macam-macam sifat-sifat yang baik-baik kita sebut mesti ada kepada pelukis. Apatah lagi alam yang kita lihat sekeliling ni. Sebagai dalil adanya Allah dan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disokong dengan ayat Quran lagi, hadis lagi. Maka akal kita yang sempurna ni dapat menerima semuanya itu, walaupun kita tak melihat Allah dengan mata, tak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati kita akan kata wajib Allah bersifat begian. Kan? Baik. 4 perkara ni, 4 sifat daripada 20 ni dibahagi pada 4. Ya. Pertamanya sifat nafsiyah, namanya iaitu wujud. Satu, sifat nafsiyah satu, yakni wujud, ada. Sifat ni yang 4 ni ada sifat hal, ada sifat nafi, ada sifat yang bangsa wujudiyah. Yang bangsa ada. Bangsa ada ni macam putih pada baju. Boleh kita lihat warna putih tu. Itu sifat wujudiyah. Ada sungguh. Makna sifat wujudiyah ni, kalau takdir Allah buka hijab di akhirat besok, kita boleh melihat sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, memang wujud sungguh pada diri Allah. Itu dipanggil sifat bangsa wujudiyah. Ada sifat hal. Hal yang sabit bagi zat. Lama-lama ada zat. Ini panggil sifat hal. Sifat hal ada 2. Sifat nafsiyah, sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah kita tahu dah wujud. Sifat ma'nawiyah kita tahu dah kaunuhu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sama. Itu panggil sifat hal. Apa perbezaan wujud atau sifat nafsiyah dengan sifat ma'nawiyah? Kata ulama, sifat nafsiyah tidak dikarenakan dengan satu kerana. Sedangkan sifat nafsiyah dikarenakan dengan sifat ma'ani. Itu je beza dia. Dua-dua semua sifat hal. Satu lagi disebut sebagai sifat nafi. Perkataan tu menafikan
barang yang tak layak bagi zat dan sifat Allah Ta'ala. Ini namanya sifat, makna sifat salbiah. Saya akan hurai nanti insya-Allah. Ni 4 benda ni kena faham elok-elok. Jangan kita bilang saja wujud, idam, baqa apa. Tapi bila kita faham kedudukan 4 kumpulan sifat ni, boleh terbayang pada pikiran kita, oh hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang layaklah Allah ni bersifat dengan sifat ketuhanan. Bila kita kenal Allah Ta'ala Tuhan kita, kita kenallah siapa kita. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat. Kita ni sifat kekurangan. Kalau Allah kaya, kita fakir. Allah bersifat kuasa, kita lemah. Allah bersifat ilmu, kita bodoh. Yang lelaki-lelaki, boh kat kita. Yang hebat-hebat, boh kat Tuhan. Itu hak Tuhan. Yang hebat-hebat bukan hak kita, hak Allah. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbah. Tanpa kenal diri dia, yang bersifat dengan sifat kekurangan, baru dia kenal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi, kekurangan ni nak sembahlah Tuhan tu. Nak menyembah Tuhan, nak mengabdikan Tuhan, ibadat kepada Tuhan semata-mata. Kitalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala itulah Tuhan kita. Itu yang kita sebut raditu billahi rabba. Redalah aku akan Allah Ta'ala sebagai Tuhanku. Jadi mengenal Tuhan ni akan membawa ubudiyah yang sebenar-benarnya dan kepada Allah Ta'ala. Kita akan kupas satu-satu insya-Allah. Baik, yang pertamanya dinamakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ada berapa? 1, wujud. Ada orang buat memain. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Wajib ada, mustahil ada. Tuhan ni ada ke tak ada? Dia tak perli kita pula. Dia panggil memain benda ni. Kan? Apa sebab ulama namakan dia sifat nafsiyah? Nun, fa, sin, ya, ta. Ta mahfutah. Nafsiyah. Nafsiyah ni berasal kata nafsun. Nun, fa, sin. Tambah ya mahfutah, ya ta mahfutah, jadi nafsiyah. Faham tu? Nafsiyah tu berasal kata nafsun. Nun, fa, sin. Nafsun ni diri. Nafsun tu artinya diri. Diri, empunya diri. Diri ni dalam bahasa tauhid dia panggil zat. Bukan zat protein tu. Zat karbohidrat. Dia istilah tak sama. Tauhid lain, fiqh lain, tasawuf lain. Kan, matematik lain. Macam kita kata berjirim. Saya mengaji dulu matematik. Kan. Satu jirim, satu benda berjisim 1 kilometer, 1 kilogram. Jisim ni, jisim dalam bahasa makna kata bahasa matematik berat. Berat ni kalau kita timbang di udara lain, timbang dalam air lain, ayak lain, timbang di darat lain, lain berat dia. Dia tak sama berat. Kalau benda berat kita letak layak, dia akan jadi ringan. Tapi bila sebut jisim, dia sama. Bila sebut berjisim 3 kilogram, 3 kilogram dah di udara, di darat dan juga di laut, di dalam air. Tapi kalau jisim dalam bahasa ilmu tauhid dia lain. Berjisim ni ada urat, ada kulit, ada bulu, ada tulang, ada daging. Itu dipanggil jisim atau ajsam. Berjisim. Jadi istilah ni tak sama. Jadi dalam ilmu tauhid, nafsun diri ni dipanggil zat. Dipanggil zat. Diri itu zat. Itu dia. Jadi maknanya bila sebut nafsiyah, nafsun, zat yang sabit. Ya, sifat yang sabit bagi zat, selama-lama ada zat tak dikenakan dengan satu kerna. Baik. Umpama kita panggil orang. Assalamualaikum. Salam. Awak ni, Pak Mat ada ke? Pak Mat hang tak ada. Apa makna Pak Mat tak ada? Diri dia tu tak ada, zat dia tu tak ada.
Dia pergi mana? Pergi mana apa? Mati bila. Assalamualaikum. Salam. Pak Mat ada kah? Ada. Ada apa? Diri dia itulah ada. Bila kita iktikad Allah tu wujud, diri Allah tu ada. Zat Allah tu ada. Masa tu dinamakan sifat tu sifat nafsiyah. Boleh faham tak? Bila sebut ada Allah lah. Diri Allah tu ada. Bila ada diri, mesti ada sifatnya. Kan? Setiap satu bila ada zat, mesti ada sifatnya. Kan? Jadi, faham kita, nafsiyah ni berasal perkataan nafsu, namanya zat. Jadi, wujud ni dibangsa kepada empunya diri. Sebab itu ada ulama bahas, wujud ni zat ke sifat? Ada ulama kata wujud ni zat, bukan sifat. Sebab itu kita baca kitab dalam Ihya Ulumuddin atau Sairus Salikin, wujud ni tak dibicara sebagai sifat. Dia terus sifat nafsiyah ya. Sifat salbiah. Dia tak sebut wujud tu sebagai sifat. Khilaf ulama, ada yang kata wujud ni zat, ada yang ulama kata wujud ni sifat. Tak kira lah zat ke sifat ke, asal kita i'tiqad Tuhan tu ada sudah. Jangan sampai kata Tuhan tu tak ada. Nak kata zat, wujud tu zat pun boleh, sifat pun boleh. Kan? Tapi mengikut aliran makna Imam Abu Hasan Sy'ari, dia kata wujud ni ialah sifat, sifat hal. Dia dah boleh faham tak? Kak ni kau ada soalan. Ni lepas ni saya tak ulang dah ni, lajak terus pergi ke depan. Berkaitan dengan nafsiyah. Nafsiyah pertama dibahagikan sifat nafsiyah. Wujud. Wujud tu kenapa dikatakan sifat nafsiyah? Kerana wujud ni dibangsa pada nafsun. Dibangsa pada empunya diri. Kita nak kata ada ke tak ada ke? Tuhan punya diri. Allah ni ada tak ada? Ada. Ada apa? Adanya Allah tu lah. Ada zat Allah tu ada. Diri Allah tu ada. Jadi nafsiyah ni dibangsa kepada diri. Diri ni nafsun dalam bahasa Arab. Tapi ikut istilah tauhid dinamakan zat. Zat. Makna ada zat. Ada diri. Empunya diri tu ada. Cuma beza wujud. Allah Ta'ala disebut wajibal wujud. Wajib ada. Wajib ada. Yang hakikat yang ada hanya Allah. Kita ni dipanggil wujud yang bukan bangsa wajibal wujud. Mumkinal wujud. Sebab asal kita tak ada. Kemudian Tuhan bagi ada. Lepas ada, nanti tak ada pula. Berubah-ubah. Kata dalam kitab Darun Nafis, yang berubah-ubah ni hakikatnya bayang. Bayang tuan-tuan tengok. Tengok ada. Hakikat tak ada. Nampak aja ada. Bolehkah bayang menghalang perahu belayar? Kita duduk dayung sampan di kat sungai, berhenti. Awak Ahmad, tak boleh nak pergi lah. Awak bayang pokok bakau sekat aku. Bolehkah bayang pokok bakau sekat perahu? Tak boleh. Sebab itu bila sebut wujud yang lain pada Allah, dia laksana bayang. Tidak boleh memberi mudarat atau munafaat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayang makhluk tak boleh bagi mudarat atau munafaat. Yang boleh memberi munafaat dan mudarat hanya Allah Ta'ala. Sebab itulah wujud yang hakiki. Wujud kita ni wujud yang bangsa aradi. Diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak bayang? Ni tiang. Bila ada tiang, ada lampu. Wujud tak bayang? Wujud. Yang benar-benar ada tiang ke bayang? Tiang lah. Bayang mana? Bayang ni sekejap ada, sekejap tiada, sekejap panjang, sekejap pendek. Itulah bayang. Macamlah kita. Sekejap gitu, sekejap gini, saat ada, saat tak ada.
saat bangkit, saat tidur, saat jaga, saat mati, saat... Yang berubah-ubah ni, inilah bayang. Wujud kita ni laksana bayang. Atau pinjam kata saja. Tak pinjam kata tak boleh juga. Apa habaq baik. Hang macam mana isteri hang? Bukan isteri aku, isteri Tuhan. Oh tak boleh kata lagu tu. Isteri kita, tapi Tuhan yang bagi. Kereta kita, Tuhan yang bagi. Segi sebut-sebut kereta saya, rumah saya, anak saya, tanah saya, semua saya. Hakikatnya semua Allah Ta'ala punya. Dia. Kita apa pun tak ada. Itu cerita dia. Baik. Ni faham elok nak? Kalau orang tanya kita, kenapa dinamakan sifat nafsiyah? Nafsiyah ni berasal kata nafsun, diri. Jadi wujud tu dibangsa kepada empunya diri. Ada Allah Ta'ala. Ada apa? Ada Allah. Allah tu apa? Kalau orang tanya kita, Allah tu apa? Zat yang wajibal wujud. Kan? Itu Allah. Saya biasa masuk pondok, Tok Guru tanya saya. Kita kebal, pakai serban, pakai jubah. Hang, Allah tu apa? Oi, nak jawab kacau kau. Saya tahu Tok Guru nak jawab, tak kerti. Tak kerti lah tu. Khas pada makna, khas pada lafaz, khas pada makna. Apa khas pada lafaz? Allah ni cuma Allah saja boleh pakai. Lain tak boleh. Khas pada lafaz. Lafaz Allah tu untuk zat yang wajibal wujud saja. Lepas tu kita pertahan habis-habis. Orang Kristian jangan guna nama Allah. Pasal apa nak guna nama Allah? Dalam Bible tu, Old Testament, New Testament, kitab-kitab mereka tak ada satu pun perkataan Allah. Sedang dalam Quran beribu-ribu nama Allah duduk dalam tu. Mai dia nak pakai pula. Kita bimbang. Kalau dia pakai kalimah Allah, orang jadi keliru. Sebab pengalaman lah, saya biasa duduk di kamp tahanan Kemuntin. Yang kena tahan dengan saya, ini cerita lama, 1988. Saya duduk sana. Yang kena tahan tu antaranya orang Sabah. Mereka ni buat satu gerakan nak keluarkan Sabah daripada Malaysia. Di antara mereka tu ada yang aktivis Kristian. Dia giat menyebarkan risalah Kristian di kem tahanan. Dekat saya pun dia bagi. Dia ketuk pintu sel saya, dia buka-buka pintu, dia bagi saya. Dia bagi, saya ambil lah. Risalah Kristian yang dikeluar oleh gereja Sabah. 3 bahasa. 1 bahasa Malaysia, 1 bahasa Inggeris, 1 bahasa Kadazan. Saya baca. Kalau orang ni, kalau tak faham agama, dia tengok serupa je. Guna kalimah Allah, Nabi, Kudus, solat, Kaabah, Siyam. Dia guna macam bahasa kita saja. Kita bimbang, kalau sekiranya satu masa nanti, di kalangan anak-anak muda terutama, yang tak ada pendidikan agama, dia akan kata sama ya. Kristian dengan Islam ni sama ya. Bertuhankan Tuhan yang sama, Allah. Lebih baik aku masuk Kristian, dia kata. Kristian sembahyang seminggu sekali. Islam kena 5 kali sehari. Buat dosa banyak-banyak mana pun, pergi jumpa padri, bayar duit sikit, dia boleh ampun dosa kita. Kita lain, Allah Ta'ala ampun dosa kita, kita kena bertaubat. Dia lain, dia lebih mudah. Jangan sampai anak kita masuk Kristian, baru kita bising. Dah terlewat. Biasa jadi di Pulau Pangkok, masa saya duduk sana dulu. Mereka buat nama Allah dalam tokong Hindu. Kacau. Pergi report jabat agama. Jabat agama datang. Perintah polis, bawa polis, suruh keluarkan kalimah Allah tu. Ada orang jual jam yang ada ayat kursi. Saya tengok sedih, tengok ayat kursi, ayat Quran duduk kedai orang kapiak. Saya pun pakak-pakak kawan-kawan, kumpul duit, beli semua jam tu untuk bebaskan ayat kursi daripada rumah orang kapiak.
Dia seronok lah, saya beli semua jam. Esok mai 20 lagi ada. Larat aku nak beli. Kena ada peraturan. Jaga kehormatan ayat Quran, kalimah Allah. Bila ada dibenarkan dia guna kalimah Allah, dia boleh buat atas gereja. Gereja tajam tu buat Allah. Hang nak kata apa? Dia buat atas kali tinggi. Dia kata Allah ni bapa Tuhan, anak Tuhan. Tuhan anak ada, Tuhan pak ada. Aku pun tak faham lah. Masa tu baru kita nak kiyau, bising tak boleh buat apa lah. Wajib pemerintah wujudkan satu undang yang jangan bagi ruang sikit pun kalimah Allah ni diguna untuk orang kafir. Tak boleh. Allah ni untuk kita saja. Kena faham begitu. Tak boleh dicemari nama Allah. Kita wajib pertahankan kalimah Allah ni. Ini tanggungjawab kita bersama. Kan? Jadi Allah ni disebut sebagai, makna kata kalimah Allah ni, makna kata khusus untuk Allah Ta'ala. Orang lain tak boleh pakai. Kan? Yang kedua, makna Allah tu ma'bud bihaqqin. Yang berhak disembah hanya Allah Ta'ala. Tak boleh sembah lain, melainkan menyembah Allah Ta'ala semata-mata. Itulah yang tersebut dalam kalimah La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Pasal apa? Sebab tiada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Jadi kita bertuhankan Allah, menyembahkan Allah semata-mata. Itulah zat yang wajibal wujud. Jadi yang dimaksudkan dengan wujud-wujud tu, ada tu sifat nafsiah. Nafsiah dibangsakan kepada makna kata zat. Dalam bahasa Arab panggil nafsun. Bahasa diri kita panggil diri. Dalam bahasa tauhid panggil zat. Itu dia. Sebab tu dinamakan sifat nafsiah. Boleh cerita macam tu no? Kita pun faham, Allah ni adalah diri yang mempunyai diri. Tuhan kita tu. Yang punya diri. Tak mempunyai diri. Macam harimau. 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 Kita tulis pakai hitam. Ni harimau tak? Harimau tu diri tu. Itulah harimau. Bukan dia pakai hitam ni. Kan? Allah tu nama bagi zat yang wajibal wujud. Nama bagi zat yang wajibal wujud, iaitu Allah. Zat tu namanya Allah. Allah tu nama bagi zat, bagi Tuhan kita. Tuhan kita tu namanya Allah. Allah Ta'ala ni khas pada lafaz. Yang lain tak boleh dinamakan dengan nama Allah. Tak boleh. Dia nak menamakan Tuhan dia Allah, tak boleh. God ni hang punya pasal. Lord boleh, hang punya pasal. Tapi Allah tak boleh. Allah semata-mata untuk zat yang wajibal wujud. Tak ada satu agama yang bertuhankan Allah melainkan agama Islam. Itu dia. Itu satu. Faham clear no? InsyaAllah. Masuk yang kedua. Keduanya sifat salbiah namanya. Iaitu 5 sifat. Iaitu qidam dan baqa dan mukhalafatuhu lil hawadis dan qiyamuhu binafsi dan wahdaniyah. Yang ni nafsiyah faham dah no? Kita masuk salbiah pula. Salbiah lah, salbiah. Ada 5 tau sifat salbiah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Ada 5 lah, 5. Salbiah ni perkataan asalnya salbun. Sim lam ba. Salbun. Kemudian kita tambah ya dan ta mafutah jadi salbiah. Jadi semua sifat diguna ta mafutah. Sifat ni kalimah dia tu lafaz dia muannas. Bukan dia tu muannas, lafaz dia saja. Lafaz perempuan. Perempuan ni buta mafutah lah. Oleh kerana dia sifat, dia guna kataan atau huruf ta mafutah. Jadi salbiah. Salbiah ni asalnya salbun atau insilak.
Salbun insilab ni artinya nafi. Nafi. Dia ni, salbiah ni, cuma perkataan atau lafaz yang menunjukkan penafian, menafikan barang yang tak layak bagi Allah. Apa tak layak bagi Allah? Kalau orang kata Allah tu baharu, tak layak. Allah bukan baharu. Allah tu qadim atau bersifat dengan khidam. Khidam tu satu lafaz menunjukkan bahawa zat Allah tu bukan baharu. Zat Allah tu, sifat Allah bukan baharu. Maka zat Allah qadim, sifat Allah pun qadim. Perkataan yang menafikan tu namanya qidam. Boleh faham? Macam kita katalah, saya pakai baju baru. Kan? Qidam lawannya baharu. Okey, saya kata saya beli baju baru. Saya pakai baju baru. Baru tu apa? Yang kata baru tu. Baru ni cuma satu perkataan, lafaz yang menunjukkan sifat baju saya baru dan baju saya tu baru. Baju baru dengan baju buruk tentu beza kan. Bila baju tu baru, warna dia pun baru. Kalau warna putih, nama putih tu baru cantik. Kan? Kalau baju buruk, cara baju buruk. Kalau baju baru, cara baju baru. Baharu tu satu perkataan menunjukkan baju dan sifat baju. Contoh lagi, kita kata umpamanya kita ni lawan khidam, lepas khidam bakor. Allah tu bakor, kita ni binasa. Allah tu kekal, kita ni binasa. Kan? Buruk lah contoh. Baju saya buruk. Buruk tu apa? Buruk cuma satu perkataan yang menunjukkan baju kita tu buruk, kain dia buruk, warna dia pun buruk, sifat dia pun buruk. Jadi buruk tu menunjukkan kepada sifat dan juga benda tu sendiri. Sebab tu bila kita kata Allah tu bersifat baqar. Baqar ni apa? Kekal. Apa kekal? Zat Tuhan kekal. Makna kata sifat dia pun kekal. Sifat mana? Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, semua kekal. Bila kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala tu qadim, bersifat qidam, memberi makna zat Allah tu khidam, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, semua qadim. Dan kita kata Allah Ta'ala tu baqar. Baqar tu apa? Perkataan yang menunjukkan bahawasanya zat Allah tu kekal, sifat dia pun kekal. Sifat mana? Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, semua kekal. Kita kata mukhalafatuhu lil hawadis, tak menyerupai Allah Ta'ala dengan yang baru. Mukhalafah. Zat Allah mukhalafah, tak serupa zat baru. Sifat Allah tak serupa dengan sifat-sifat baru. Kudrat Allah tak sama dengan kudrat baru. Iradat Allah tak sama iradat baru. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, semua tak serupa dengan yang baru. Sifat baru pun tak serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Bayangkan betapa hebatnya Allah Ta'ala. Kalau bilang sama lah kudrat kita kuasa, Allah kuasa. Tapi kuasa Tuhan tak sama kuasa kita. Berbeza. Dikhabarkan oleh siapa? Sifat salbiah. Lepas tu ada ulama namakan sifat salbiah sifat khabariyah. Mengkhabarkan kepada kita bagaimana sebenarnya zat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bagi banyak orang. Pamannya kita contoh, kita ambil satu. Kan? Contoh kita qidam. Apa makna qidam? Qidam ni satu lafaz. Perkataan yang menunjukkan tentang zat Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala.
Qidam menunjukkan zat Allah tu qadim. Tidak ada permulaan. Sifat-sifat Allah pun tidak ada permulaan. Sifat mana? Qudrat Allah qadim, iradat Allah qadim, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, semua qadim. Oh, macam ni hebat Allah Ta'ala. Qudrat Allah qadim. Qudrat kita baru. Bakar pula. Bakar. Zat Allah kekal, tak binasa. Bukan setakat zat dia, sifat dia semua bakar. Qudrat dia bakar, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, semua bakar. Gitu. Dia kita pelagar tu banyak kan? Bukan sifat 20. Setiap sifat tu pecah pula dengan talbiah 5, 3, 7 kali 5 dah 35. Ni kehebatan semua milik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dinamakan sifat salbiah. Bukan kita bilang aja. Kita kata sifat salbiah tu qidam, baqwa, mukhalafah, bukan itu saja, tapi terbayang pada tasawur pemikiran kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua. Ketiga, iaitu dia kata ketiganya, iaitu sifat ma'ani namanya. Iaitu 7 sifat. Iaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam. Terusnya sifat ma'ani. Ma'ani ini yang memberi makna. Makna ketuhanan. Apa erti Tuhan kalau tidak berkuasa? Ada raja tak? Raja sulung. Dia panggil Raja Sulung. Nama dia pun Raja. Tapi tak ada kuasa. Apa yang makna Raja apa begitu? Raja Kapur pun. Raja Kapur. Raja apa satu lagi? Raja Gopal. Raja juga. Tapi Raja tak ada makna. Bila sebut Raja, dia mesti ada kuasa pemerintahan. Kena ada jajahan takluk dia, baru nama raja, tidak? Apa makna Tuhan kalau tidak bersifat dengan sifat ma'ani? Tuhan apa? Tak ada kuasa, tak ada kehendak, bodoh, tak erti apa satu. Mana boleh jadi Tuhan macam tu? Maka disebut sifat ma'ani. Inilah makna ketuhanan. Disebut juga sifat ma'ani ni sifat bangsa wujudiyah. Bangsa wujudiyah. Waw, jin waw, dal ya ta mafutah, wujudiyah. Yang bangsa ada sungguh. Sifat yang lain bukan ada sungguh. Wujud dengan sifat maknawiyah itu bangsa hal. Kalau salbiah itu cuma lafaz menunjukkan benda yang tak layak bagi Allah. Tapi kalau sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada sungguh pada diri Tuhan. Ada sungguh macam mana? Kalau Allah buka hijab di akhirat besok, kita boleh melihat sifat ma'ani yang ada pada diri Tuhan. Itu makna bangsa wujudiyah. Disebut juga wujudiyah, disebut juga bangsa ma'ani. Ma'aninya memberi makna ketuhanan itu. Allah Ta'ala bersifat khudrat, Allah berkuasa. Memang makna ketuhanan. Dia boleh buat apa dia suka. Iradat, dia menentukan apa saja dia nak tentu terhadap hamba makhluknya. Tujuh sifat ma'ani itu memberi makna ketuhanan yang sebenar-benar. Tidak ada sifat ma'ani ini melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ulama kata la qadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Yang lain ni kuasa ni pinjam-pinjam cakap aja. Dia berkuasa. Pinjam, tahu pinjam? Pinjam. Kan? Macam Kedah. Kan? Pulau Pinang pinjam kat Prestige Light. Kalau Sultan Kedah ambil balik habis. Dia pakai takut tu. Memang sejarah dia macam tu. Pi baca kitab sejarah. Cuma orang putih tulis Prestige Light jumpa Pulau Pinang. Nak jumpa ni duduk tengah-tengah lautan Hindi tu barulah jumpa. Ni duduk seberang bertahun berenang pun sampai jumpa apa. Kan? Itu sejarah bohong.
Maknanya Pulau Pinang ni hak negeri Kedah. Kemudian orang putih datang. Bila datang buat perjanjian dengan Sultan Kedah. Antara perjanjian tu Sultan Kedah bagi sewa pajak kepada kerajaan British. Dengan syarat kerajaan British akan bantu Kedah bila Siam serang. Bila Siam serang Kedah, British tak bantu. Bahkan dia bekalkan senjata pada Siam lawan Kedah. Maknanya dia langgar perjanjian. Perjanjian tu terbatal sebab dia langgar. Jadi Kedah ni, Pulau Pinang memang hak Kedah pun. Dia pun duduk bisin. Siapa cakap dia nak tangkap. Apa ni, cerita sejarah pun tak boleh. Kalau tu kan, dia cerita dia. Jadi kita ni pinjam ya. Pinjam nama, kata, cakap. Berkuasa. Saya ada ilmu. Tapi hakikatnya semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu pinjam. Kita balik kampung pinjam kereta kawan. Betul tak? Jadi yang kenal, yang tak kenal kata apa? Oi, Ustaz Siddiq beli kereta baru. Yang tak kenal. Yang kenal, pinjam itu. Orang kata kereta pinjam. Yang kenal mengaji betul-betul ilmu tauhid, dia sedar apa yang ada pada aku semua pinjam. Tahu pinjam. Sampai masa Tuhan dia ambil lah balik. Tak? Allah ambil balik. Penglihatan kita dia ambil balik. Pendengaran kita ambil balik. Ilmu kita ambil balik. Nyawa kita pun dia ambil balik. Matilah kita. Tidak ada satu pun yang hak kita. Semua milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sedar macam tu, merendah diri kita kepada sesama manusia, merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaji tauhid ni sampai merendah diri. Kenal diri kita yang lemah ni. Baru dinamakan kenal. Itu dia. Itu yang keberapa? Ketiga, sifat ma'ani namanya. Iaitu 7 sifat qudrah. Qudrah pun boleh, qudrat pun boleh. Iradat, ilmu, hayat, dan sama, dan basar, dan kalam. Kita ada bicara sifat ma'ani yang 7 ni kan. Cuma kita nak hayati dia saja. Nak menghayati dia dalam hidup kita. Bila kita dapat bangkit semayang malam, bertahajud apa sebab, ingat ini semua dengan perbuatan Allah, kuasa Allah, bukan kuasa aku, bukan kederat aku, bukan kemampuan aku. Semua ni anugerah daripada Allah yang bersifat dengan sifat kuasa. Tuhan boleh bagi aku semayang, Tuhan juga boleh bagi aku tak boleh semayang. Semua Allah Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata oleh Muhammad, ibadat yang kamu dirikan ni semua dengan anugerah Allah dan kasih sayang daripada Allah. Kita boleh hafal Quran, kau boleh dapat ilmu, kau boleh apa, semua ingat Allah, 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 Allah. Itu baru kenal. Sehingga kita kata la qadirun alal haqiqati illallah. Tak ada yang berkuasa pada hakikatnya melainkan Allah. Nabi sebut la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, berpakat satu alam ni untuk menggerakkan semut daripada kiri pi kanan atau kanan pi kiri, tak mampu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lagi kita mengaji, lagi nampak lemahnya kita, dhaifnya kita kan. Itu baru kenal. Itu sifat ma'ani. Tok guru saya pesan, sifat ma'ani ni ketika kita solat, buat ibadat, ambil 3. 3 sifat ni nama inkisyaf. 3 sifat ni nama inkisyaf. Inkisyaf ni makna kata inkisyaf terbuka, jelas, nyata di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana sifat inkisyaf? Pertamanya ilmu. Allah tahu semua diri kita ni, semua Tuhan tahu. Yang kedua, sama. Tuhan mendengar apa juga kita cakap.
Yang ketiga, basar. Allah melihat apa saja kita buat. 3 sifat inkisyaf ni kita perlaga dengan sifat semayang. Rukun semayang. Rukun semayang 13 kita pecah jadi 3. 1 qawli, 1 fi'li, 1 qalbi. Apa rukun dikatakan qawli? Takbiratul ihram. Baca Fatihah, baca selawat. Selawat dalam tahiyat. Kemudian kita bagi salam. Ada 5. Baca Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat dalam tahiyat dan salam. 5 rukun qauli. 5 rukun qauli ni kita perlaga dengan sifat sama. Tuhan mendengar bacaan-bacaan kita tadi ni. Sama ada bacaan wajib, rukun atau bacaan sunat-sunat. Maka membawakan kita baca dengan jelas dan betul. Baca bagi elok-elok. Sebab Tuhan mendengar bacaan kita. Itu kata Tok Guru macam mana nak lahir khusyuk. Dalam semayang kita sentiasa hadir hati. Aku baca ni Tuhan duk dengar. Kita baca dengan elok. Kedua, rukun fi'li, perbuatan. Berdiri betul, rokok, sujud, i'tidal, duk antara dan sujud, duk tahiyat akhir. 6 ni rukun fi'li. Kita perlaga dengan sifat basar Allah Ta'ala. Allah sentiasa melihat kita rokok, kita sujud, berdiri betul, duk antara dua sujud, duk tahiyat. Semua Tuhan duk perhati kita ni. Menyebabkan kita buat dengan elok insya-Allah. Ilmu, Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Iaitu rukun qalbi. Apa terlintas di hati kita, semua diketahui oleh Allah. Innahu alimun bizatis sudur. Allah amat mengetahui apa yang terlintas di hati kita. Jadi kita nak fikir pelik-pelik pun kita tak mahu. Nak tumpu sepenuhnya ibadat kita kepada Allah. Sebab Tuhan duk teropong apa yang ada di hati kita. Sentiasa, ini namanya muraqabah. Bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasa kita mengerasai kehadiran Allah dalam hidup kita. Terutama ketika ibadat dan juga luar ibadat. Jadi bila kita rasa macam tu, kita tak tergamak nak buat benda pelik-pelik. Saya pesan di mana-mana kuliah. Bukan apa, terasa diri kita. Kita makin berumur, kita makin, kekuatan kita makin lemah, penglihatan kita makin kurang, pendengaran kita makin kurang. Maka kita takkan lama lagi. Saya ada 71. Bila-bila masa Allah boleh ambil saya. Sebab tu saya nasihatkan orang ramai, umat Islam. Kan? Nak buat satu, fikir. Sebab kematian kita tak tahu. Bila-bila kita boleh mati. Jangan terfikir benda tak elok. Jangan buat benda yang Tuhan larang. Jangan. Sebab kita boleh mati bila-bila masa. Kalau kita mati tengah buat benda tak elok, mati dalam keadaan su'ul khatimah, Allah bahaya kita. Biarlah kita mati dalam keadaan melakukan taat kepada Allah. Nak pergi semayang kan, nak balik semayang kan, tengah semayang kan, nak pergi mengaji kan, nak balik mengaji kan, tengah mengaji kan. Tambah orang mengaji, menuntut ilmu ni. Hebat Nabi sebut. Nabi kata, man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil islam wa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Nabi kata, siapa mati sedangkan dia dalam keadaan menuntut ilmu, tak kira nak pergi mengaji kan, nak balik mengaji kan, tengah mengaji, tak kira. Tapi dia mati dalam keadaan hal dia penuntut ilmu. Nak pergi mengaji kan, balik mengaji, tengah mengaji, dia mati. Apa dia dapat? Dengan syarat liyuhya bihil Islam. Niat aku mengaji nak hidupkan agama Islam dalam diri aku, keluarga aku, masyarakat aku, negara aku. Itu tujuan dia mengaji. Tiba-tiba dia mati. Nabi kata, fabainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Antara dia, antara nabi-nabi duduk dalam syurga yang satu.
kita bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu buatlah ibadat. Baru-baru ni, bukanlah baru, lebih kurang 2 tahun yang lepas, dia tu istiqamah sembahyang berjamaah. Bukan ulama pun, orang biasa aja. Kerja dia tukang masak di masjid. Masjid Al-Hidayah, Sungai Bemban, Kuala Terung. Kita pergi makna Kuala Terung, kita pergi ke kiri tu, nak pergi Pantai Remik, masjid belah kiri tu je, lepas simpang. Masjid Hidayah warna hijau. Pak Din, dia kerja itulah, masak makan untuk, kalau ada majlis apa semua, mereka selalu ada makan. Dia lah tukang masak. Tapi sembahyang jemaah tak tinggal. Dia mati mana? Malam 27 Ramadan. Malam jemaat. Dalam masjid, tengah sembahyang isyak, tengah sujud. Oh, nak kata apa tu? Tengah sujud, sembahyang isyak dalam masjid berjamaah. Bulan Ramadan, 27 Ramadan, malam jemaat. Oh, orang sembahyang masjid tu penuh sampai keluar. Sembahyang jemaat, sembahyang jenazah dia. Pengurusi masjid buat pengumuman. Mungkin tuan-tuan semua tak apa tahu benda ni, sebab ini rahsia saya dengan Pak Din. Dia kata, Pak Din pesan jangan cerita ke orang kecuali dia dah mati lah. Apa dia? Sejak masjid ni didirikan, Pak Din itulah yang bayar bil api, bil air. Dia bukan orang kaya, orang kampung, ya, buat kerja kampung, ya, tebang bakau. Tapi ya Allah, tukang masak, hang bagilah orang berduit, tahu cukup ya? Orang main ramai ke, orang main sikit ke? Cukup kan? Cukup. Tak cukup kami nak top up ni, tak apa, tak cukup saya top up dia tak. Ikhlas. Jadi Allah ukur apa yang ada di hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tak perhati kepada hati rupa bentuk kamu. Wa amalikum. Allah tak perhati amalan-amalan zahir kamu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah perhati apa yang ada di dalam hati kamu. Jadi hati kita ni buat ibadat, buat kerja kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya tengok ramai dah orang yang jenis macam ni, memang balasan baik sangat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak buat apa-apa, fikir, kalau Allah ambil aku ketika ni, macam mana jawapan aku depan Allah? Ni buatlah kebajikan baik-baik, banyak-banyak, tak apa. Mudah-mudahan mati kita mati husnul khatimah. Itu dia. Baik, yang akhir sekali kata musannif rahimahullah taala, dan yang keempat sifat maknawiyah namanya. Maknawiyah ni sifat hal, macam juga sifat wujud, sifat nafsiyah. Tapi dia hal yang sabit bagi zat, selama-lama ada zat, dikarenakan dengan sifat ma'ani. Pada pemikiran akal kita, bila ada sifat ma'ani, mesti ada sifat ma'nawiyah. Kalau orang tu berkuasa, mesti ada keadaan dia berkuasa. Kalau dia melihat, mesti ada keadaan yang melihat. Jadi sifat ma'nawiyah melazim bagi sifat ma'ani. Itu saja. Berbeza dengan sifat nafsiyah wujud, tak dikarenakan sifat yang lain. Maknawiyah dikarenakan sifat ma'ani. Itu je beza dia. Maka ulama namakan sifat maknawiyah ni sifat hal. Itu dia. Mana sifat tu? Sifat maknawiyah namanya iaitu 7 sifat pula. Iaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Itu pembahagian-pembahagian. Saya ulang balik. Sifat nafsiyah 1 saja, wujud. 5 lagi sifat yang dinamakan sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, wahdihaniyah. 7 lagi sifat ma'ani. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam.
7 lagi sifat ma'nawiyah. Kaunuhu qadiran aliman hayyan sampai habis. Boleh faham mana? Jelas. Alhamdulillah. Kalau ada soalan, kut-kutlah. Lah rasa boleh faham kot. Saya cakap bahasa Kedah, hampa tak faham. Berat lah. Jelas insya-Allah. Yang penting faham. Tak hafal lagi bagus. Kalau hafal faham lagi bagus. Kalau hafal tak faham, tak cantik lah. Hafal macam mana nak pergi pondok saya, macam mana nak pergi pondok ustaz. Kita pun tulis nak pergi pondok saya, masuk tol ni, tol Bandar Baru ni, tuju ke utara, exit Cangkat Jerin. Dia pun tulis Cangkat Jerin. Sampai Cangkat Jerin, pergi kanan arah ke bawah, dia pun tulis jumpa terung Padang Gajah, jumpa Sungai Rotan, jumpa sekolah rendah, sekolah kebangsaan Batu Hampak. Masuk ke kanan ada signboard, dia pun tulis suruh dia pergi tu sampai mana parit botol baru. Hafal dah hafal. Tapi bagi kereta, bagi motor, dia pergi tak sampai. Tak mau lagu tu. Kita mau kalau nak hafal pun hafal lah. Tapi yang pentingnya faham tu. Bila kita faham, boleh jadi akidah. Satu yang kita faham, kita tak syak lagi dah. Tak ragu-ragu lah. Kalau orang kata kat Tuhan kita, Tuhan duduk atas langit, merepek. Mana ada Tuhan duduk atas langit? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tak serupa dengan makhluk. Atas bawah ni makhluk. Allah mana ada serupa lagu tu. Tu faham lah tu. Kalau orang kata Tuhan ada atas langit, ya juga. Ya juga tu tak sepakai. Itu merapu, tu tak faham lah tu. Faham ni, orang bawa benda pelik, kita boleh tolak. Merepek lah. Tu okey lah tu. Ni duk angguk, tu tak faham lah tu. Jadi yang pentingnya faham. Tok Guru saya selalu pesan saya arwah. Sidik dia kata, saya nak pesan ke hang, awak Tok Guru. Macam saya sebut selalu lah, macam orang makan sirih. Orang makan sirih tahu tak? Dia gigi tak ada nak makan sirih. Jadi sirih tu masuk gobek. Pinang gambiak gobek sampai hancur. Bila hancur baru boleh makan. Boleh telan tu tak? Ni yang bagi bina makan seketul-seketul ke pindah-pindah tercekik mampui. Begitulah ni kita kupas bagi faham. Bila faham insya-Allah akan jadi akidah. Pegang sampai mati. Jangan berubah iktikad kita. Apa jadi kita tak berubah. Kenapa kita tak berubah? Sebab kita faham. Fahaman tu yang kita nak tu faham jelas-jelas. Yang disebut oleh Tuan Husin, yang dikata faham tu, ma'rifah tu al-jazmu mutabiqul haq an dalil. Iktikad tu jazam, putih, tak bergoyang, tak ada syak, zan dan waham. Kan? Yang kita pegang tu bertersuaian dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga berdalil. Dalil kita dah sebut satu-satu. Wujud ni dalil, baqa ni dalil, semua ada dalil kita bawa. Tuan Husin bawa dalil nakli, dalil yang dinakal daripada Quran dan hadis. Jadi kita percaya dengan Quran, maka dalil pada Quran kita tak goyang, kita pegang cukup kuat. InsyaAllah no? Peganglah elok. Inilah dinamakan akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita warisi daripada ulama-ulama terdahulu, yang bawa kepada apa yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu ajma'in. InsyaAllah. Salah satu saja akut yang mampu disampaikan, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin.